Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cik. Kami merupakan pelajar dari Politeknik Metro Tasik Belugor. Kami adalah pelajar SEM 2 daripada Diploma Pengajian Video dan Filem. Kami buat sesi interview ni untuk melengkapkan kerja survey research kami untuk subjek Intro to Video Production, di mana kami perlu menemu ramah salah sebuah production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian you all semualah jemput saya kan untuk sama-sama you all punya ni untuk bincang bersama. Mana dapat saya punya kontak ni? Saya jumpa dekat website. Saya jumpa website tu ada macam nombor phone dekat situ yang saya ambil dulu. Oh, website. Okey. Alright. Berapa orang satu grup ni? Satu grup ada 4 orang. Saya Anis Fatimah Syah Ahmad. Saya Titik Manisha Wahini Mansyari binti Mak Ramli. Saya Yak Syafiq Darren. Dan saya Muhammad Alif bin Muhammad Nordin. Semua khusus video lah? Ya, betul tuan. Okey. Tahniah. Okey, saya serahkan pada you all lah. Ada apa-apa kan? Pertanyaan? Untuk memulakan interview ni, kami ingin bertanya kepada Tuan tentang latar belakang produksi tu. Bila tarikh Tuan mula untuk menubuhkan produksi ni? Okey. Syarikat saya ni ditubuhkan pada tahun 2009. Januari 2009, 22 Januari 2009. Masa tu bidang yang saya buat ialah multimedia, termasuk buat sistem lah, programming apa semua kan. Untuk production house ni, idea dia datang pada tahun 2016. Sebab dalam multimedia tu pun saya banyak terlibat shooting kan, buat editing, buat efek apa semua. And then tahun 2016 tu ada seorang member penerbit lah dan pengarah yang biasa dengan RTM. Dia jemput saya join dia buka satu production house untuk ni lah, untuk sama-sama ni kan dapatkan job daripada RTM, TV3, Finas. So saya pun exactly tak ingat berapa hari bulan, tapi pada tahun 2016 lah baru saya tubuhkan bahagian production house di Adikarya. Background dia, sebab kita orang biasa shooting, tapi shooting untuk corporate video, corporate video atau video program lah, ada majlis kan, kita shoot kat situ dululah. Lepas pada 2016 tu banyak buat editing. Job nak dapat tu memang susah lah, walaupun kita buka production house ni kan, belum tentu bila buka kita boleh dapat. Nasib lah, ada yang rezeki dia okey, kita boleh dapat kan. Macam saya ni daripada 2016, 2020 baru dapat job yang betul-betul bawah Adikarya lah. Daripada 2016, 2019 tu cuma sub je lah, production house lain sub pada kita buat editing, buat efek, itu sajalah. So it's tough jugalah, terutama Malaysia kan. Kalau you all besok nak buka production house, daripada awal kena prepare lah semua, yalah macam documentation dia kan, MOF, KKMM punya sijil, Kementerian Komunikasi punya sijil. Selain pada tu, you all punya resume, make sure complete lah untuk audio production punya bidang kan, audio video production. Lepas tu baru Finas ke TV3 ke Hijrah, dia orang akan tengok you all punya portfolio. Pengalaman tu tak apa, ambil je mana-mana you all shooting biasa ke, pakai kamera DSLR ke kan, pergilah mana-mana shooting dulu untuk buat video program ke, video project ke. Benda tu masih relevan lah. Okay.
Untuk soalan seterusnya, siapa pengasas bagi produksi ini? Adakah Tuan sendiri atau Tuan ada rakan kongsi dan sebagainya? Production house ni saya sendirilah. But based on experience kan. Soalan seterusnya, Tuan namakan produksi ini sempena apa? Adikarya Seni Berhad ni satu singkatan. Sebenarnya asal dia Adikarya kan, masterpiece. Cuma masa saya daftar tu Adikarya tak boleh satu nama. Masa tu dia kena pecah dua. Saya pun masa tu duduk tengah fikir apa benda nak letak nama ni. Adikarya Production panjang sangat sebab Seni Berhad kan. Kita malas nama panjang-panjang ni sebab nama saya pun dah panjang. So letak Adi space Karya. Nama saya pun kebetulan Adi kan. So kawan-kawan ingat short sendiri lah. Padahal tak ada pun. Jadi kita cuma nak short aja. Nama saya pun lupa nak kenalkan, Muhammad Fuad Mahadi bin Yaakob nama saya. Kita pun tak ada proper punya ni kan, teks kan. Kalau ada tu mungkin saya boleh baca. Panjang sikit lah nama saya ni. Jadi orang panggil Adi ada. Kalau di kampung orang panggil Yop, Abang Sulung kan. Itulah sedikit. Soalan seterusnya, dalam banyak-banyak karya yang pernah produksi Tuan hasilkan, karya yang mana yang Tuan rasa macam paling memberi impak? Okey, dalam banyak-banyak karya ada satu rancangan TV Hijrah, Explain Test. Explain Test ni saya kerjasama dengan Ujang, kartunis tu kan. Kita orang buat syuting magazine lah, majalah di Tasik Kenyir. Yang tu sebab apa paling terbaik, sebab saya minta kru semua gunakan apa saja shooting footage yang ada. Udara, dalam air, dalam hutan, bawah cahaya, semua gelap apa semua. Kita implement dalam magazine tu. So itu adalah karya yang paling saya rasa paling ni lah, yang paling baik dalam saya punya production house lah. Selain pada tu just video corporate, video program. Dan yang terbaru ni Sally Movie RTM akan disiarkan bulan 5 nanti, 22 hari bulan 5 2 petang di RTM TV OK. Pesanan Kubur. Pesanan Kubur ni bukan cerita hantu ke cerita misteri, tak ada. Pesanan Kubur ni lakonan Kaza kan. Kaza dia cuma ada unsur-unsur nasihat dan juga unsur-unsur contoh teladan lah kan. Kisah dua orang yang mengambil keputusan untuk menggunakan perkara khurafat, pergi tanah kubur kan, nak buat apa-apa yang tak ni lah, yang ikut bomoh ni lah. Tapi kebetulan penjaga kubur tu nampak dia, so atas nasihat dia budak-budak ni kembali ke pangkal jalan lah. Itu short briefing lah. Itu akan disiarkan 22 hari bulan nanti insyaAllah. Kalau you all nak tengok, boleh lah tengok nanti macam mana. Yang lain rasanya biasa-biasa lah, macam video program, video corporate pun banyak pakai efek kan. Yang tu efek ni you all pun dah sedia maklum kan macam mana. Yalah, bukan pure daripada editing lah. Kita pakai After Effects semua kan. Nak render pun satu hari. Tak ada yang seronok sangat lah, meletihkan tu ada. Tapi you all kena rasa lah benda macam tu kan, pengalaman. Okay. Soalan seterusnya, selalunya produksi Tuan ni dia memfokuskan genre apa kalau dia nak shoot? Kalau ikut genre, jelah biasa setengah orang ni sukakan drama kan, action. Saya ni agak pilih juga. Saya lebih kepada knowledge ketuhanan. Tak ada yang melibatkan cerita-cerita
yang apa, cinta-cinta ni lah, kurang sikit lah. So dalam production saya ni pun, kalau kita buat shooting, mungkin kita akan pakai pelakon yang bertudung ke kan, ataupun yang okey lah, tak ada seksi-seksi ni, tak ada lah. Nak elak benda-benda macam tu lah. Itu yang payah nak dapat job tu. Tapi tak apa kan, apa yang kita buat nanti ni mesti ada lah dia punya ni kan. Ada apa, Allah akan bagilah apa-apa kan, kita doa harap yang tu lah. Genre-genre saya suka ni macam dokumentari lah, knowledge dan ketuhanan. Animasi pun ada. Kalau you all biasa tengok YouTube kan, sebab saya asal dari Kelantan, saya buat wayang kulit animasi. Buat Yos Ahmad Said tu kan. Itu yang Kena kita orang Kelantan juga. Baru dengar suara. Cerita. Ya, saya kita lah. Cuma sekarang ni kartun tu dah ke YouTube lah. Kong Kelantan belah mana? Saya Kota Baru. Kota Baru. Okey. Itulah patut panjang sesi ni kena intro dulu you all seorang-seorang ni baru tahu kan. Tapi tak apalah, bukan kelas pun. Okey. Boleh saya nak tahu macam mana sebuah produksi tu boleh mendapatkan atau beli satu skrip tu. Skrip. Okey, dia skrip ni kalau dari segi pengalaman saya lah, ada dua cabang, dua saluran. Yang pertama daripada orang yang kita kenal lah, rakan-rakan kan. Ada orang intro kita, menulis skrip drama ke, dokumentari ke, atau magazine. Yang keduanya, kita ada library tau. Di RTM ataupun Finas ada library. Library Finas tu cinemamalaysia.com tu, kalau kita pergi website tu, ada disenaraikan penulis skrip. Bukan penulis skrip je, pengarah ada, production manager ada kan, videographer ada, semua ada, scriptwriter pun ada. Jadi terpulang kepada kita lah. Macam saya ni, sebab kebanyakan job kita bawa dengan kawan-kawan, kita cari yang mana dekat dululah, yang kita kenal dululah. Kena tapis-tapis juga, sebab penulis ni ada macam-macam style kan, perangai pun ada. Jadi kita kena adapt lah dengan dia orang punya lifestyle tu. Saya pernah ada seorang scriptwriter ni terlalu kuat esok okok tau. Bila nak present pun pergi toilet dulu esok okok kat tepi tangga kan, mana-mana tempat. Lepas tu dia spray-spray. Kesian tengok. Kalau tak merokok dia tak ada feel, dia kata. Cuma kita kena sabar jugalah. And then yang lain tu, yang cekap pun ada, yang tak duduk diam pun ada, yang dah jetik kan, tak ada mesti nak menaik je kerja dia pun ada juga. Yang macam tu kita kena tahulah bila nak pakai diorang ni. Macam projek saya dekat Kenyir kan, sebenarnya rancangan explain test tu kita nak pergi ke 13 buah lokasi yang berbeza pada tahun 2001. Tapi bulan Februari tu PKP 2.0 dilaksanakan, sedangkan kita orang dah dapat kelulusan, dah dapat SPP, CJ penggambaran kan, CJ perakuan penggambaran. So nak tak nak kita kena teruskan. Jadi bulan Februari tu terpaksa kami meeting dengan Hijrah, minta mandat daripada dia lah, benarkan kami syuting semua dekat Kenyir. So terpaksa tukar semualah, treatment semua kena tukar kan, skrip semua kena tukar. So our scriptwriter kita panggil seorang lagi ni, dia bawa dia pergi sekali kat Kenyir, sampai je malam tu buat untuk 13 episod yang baru, semua dekat Kenyir. Padahal sebelum ni kita dah plan Batu Kurau ada, Tasik Bera, Tasik Chini, Tasik Kenyir, Tasik Banding, banyak, 13 tempat kan, 13 episod. So nak tak nak terpaksa minta bantuan daripada Hijrah, benarkanlah kami buat di Kenyir dengan syarat lokasi berbeza. Mungkin you all tak perasan kot, explain test kan, tempat TV Hijrah kan. TV Hijrah ni dia Islami sikit kan, ketuhanan sikit. So promo dia pun
siapa nak tengok kan, bukannya dia promo dekat YouTube pun. Kita orang pun promo dekat kita orang punya page je. So itulah scriptwriter, dua saluran utama daripada kenalan dan juga daripada library. Persatuan pun ada sebenarnya, persatuan kan. Kebanyakan persatuan karyawan ke, persatuan penulis skrip Malaysia, mereka pun dalam library Finas Cinema Malaysia. Okay. Untuk soalan seterusnya, adakah Tuan produksi Tuan mempunyai penulis skrip tersendiri? Tak ada. Kita orang, saya sendiri pun boleh menulis skrip, tapi masa lah, dari segi masa kan memang tak sempat. Sebab saya bukan job satu job saja, saya buat banyak job kan. Selain daripada bisnes, kita juga buat design, banyak lah. Bila jadi producer pun delegate je lah tugas. So menulis skrip ni kita just call aje lah, bila dia perlukan kita panggil lah. Menulis skrip ni ada yang menulis storyboard kan, ada yang skrip untuk ni lah, dialog drama ke, magazine ke. Jadi kita kena tengok lah keperluan yang mana. Adakah susah untuk Tuan cari satu skrip yang betul-betul untuk menepati cita rasa Tuan? Sebenarnya kita perlu brief dululah scriptwriter. Idea kan, idea dan konsep kita cerita kat dia, dan kalau boleh kita bagi dulu. Contohnya kalau magazine tu, setiap episod kan, kita bagi dulu idea kita, minta dia karang lah, dia garapkan dalam bentuk penulisan, dialog ke. Jadi sebab saya pun belum biasa dengan drama lagi, mungkin akan cuba untuk pitching baru ni lah. RTM dah buka pitching kan, bulan 5 nanti lepas raya ada satu pitching, mungkin kami nak ke drama lah. Dan skrip ni biasanya bila kita baca, kita masih boleh bincang lagi lah dengan scriptwriter untuk mantapkan lagi. Ataupun macam saya, biasanya saya suruh scriptwriter discuss dengan director, bincang dengan director biar dia orang masing-masing nampak lah kan apa yang kita nak sebenarnya. Tak berapa susah lah, kecuali kita terpaksa bagi idea kan. Okay. Soalan seterusnya, ada tak prosedur yang Tuan perlu ikut untuk mendapatkan sesebuah skrip daripada seorang penulis skrip? Sebenarnya dulu ada bank skrip yang cuba ditubuhkan oleh kalau tak silap saya, ada satu badan CCIG tak silap, dia bawah KKMM. Finas pun dah approve. Dia orang nak buat satu prosedur lah kan, macam mana pitching dulu ke, hantar proposal ke, buat copyright ke kan. Tapi pada saya, praktis sekarang ni kita cari deal lah dengan dia, berapa dia punya price kan, untuk satu skrip tu. Dan biasanya kita minta dia bagi idea dulu kalau dia ada. Ada dua cara lah. Kalau saya ada cerita saya bagi idea dekat dia dengan konsep. Okay, dia akan bagi tahu berapa dia minta pendahuluan kan. So dia akan present kat kita dalam seminggu ke, dia bagilah idea tu, sinopsis. Kemudian kita bawa benda tu pitching lah mana-mana. Bila diterima oleh stesen mana-mana, baru kita confirm dengan dia nak ambil dia ke kan, dengan bayaran berapa ke. Susah nak cakap prosedur ni sebenarnya, sebab Malaysia ni kita tak ada sistem tau. Sistem yang kita ada ialah untuk dokumentasi saja. Contohnya nak buat syuting kena isi borang SPP tu kan. SPP tu kena ada Persatuan Profima approve, Seniman approve, FDAM approve, benda-benda macam tu prosedur lah. Untuk scriptwriter ni kita deal dengan dia je lah direct. Itu yang banyak scriptwriter teraniaya tu.
Sebab benda ni belum ada lagi yang betul-betul SOP yang betul-betul boleh membantu scriptwriter lah. Itu kita tak boleh buat apa sekarang ni, Malaysia ni memang gitu. Okay. Kalau tuan nak beli satu skrip tu, adakah tuan beli secara atas talian ataupun bersemuka? Dan tuan rasa mana satu lagi baik, beli secara atas talian atau bersemuka dengan penulis skrip tersendiri? Depend pada apa program projek yang kita nak buat. Tapi saya lebih prefer kita jumpa lah. Kita jumpa bercerita kan, dapatkan idea direct. Kalau online ni kadang-kadang kita risau takut dia ceplak daripada orang lain ke kan, tiba-tiba kita keluarkan, itu akan jadi isu lah. Biasa scriptwriter ni dia akan bila siap je satu sinopsis ke idea, dia boleh pergi daftar MyIPO kan, dengan berapa ratus yang bayar, saya pun tak ingat berapa. So dia boleh jagalah dia punya IP tu. Alright. Adakah tuan sering beli skrip daripada freelancers ataupun tuan lebih suka cari skrip daripada satu syarikat penulisan skrip? Buat masa ni belum lagi lah. Syarikat persatuan ada juga company 10 scriptwriters, syarikat yang dalam tu ada penulis-penulis kan. So far belum lagi lah, sebab mungkin sebab demand daripada team lah, dia orang nak cepat kan. Cari dulu yang kenal-kenal, bincang, discuss, tapi apa-apa pun mesti kena ada bersemuka lah. Terima kasih atas penjelasan tuan. Untuk soalan seterusnya, bolehkah saya tahu berapakah peruntukan harga untuk satu atau sesebuah skrip, dan adakah dari segi genre iaitu drama, telemovie, filem maupun dokumentari mempunyai banyak perbezaan dari segi harga? Oh, banyak. Skrip ni dia ada stage dia tau, dia ada peringkat-peringkat dia. Contohnya kalau saya nak buat video corporate contoh kan, saya perlukan screenwriter. Screenwriter ni dia beza sikit dengan scriptwriter. Screenwriter ni dia nampak apa yang dia nak dikeluarkan daripada produk tu. Even scriptwriter ni dia cuma dari segi bercerita saja. Melalui penceritaan tu kita nampak kan. So perbezaan biasanya contoh bila kita nak ambil scriptwriter ni, dia bagi idea dulu. Idea ni kita bayar juga, mungkin 200-300 ke, depend lah. Kalau yang dah famous tu mungkin mahal lah, 500 untuk idea saja. Dan ada yang sampai 1,000. Lepas tu bila dah confirm kita punya job ni diterima, baru kita deal lah. Biasanya kalau skrip untuk telemovie lebih kurang RM3,000 lah scriptwriter harga dia. Campur dengan idea konsep mungkin dalam RM3,500 macam tu. Kalau drama 13 episod, satu episod dalam RM1,000 ke RM2,000, depend pada scriptwriter jugalah. Untuk filem mahal lagi. Filem boleh cecah RM20,000. Sebab kerja dia banyak sikit. Dia akan buat screenwriter sekali. Dia kena bincang dengan pengarah lah. So harga tu memang ada beza. Cuma macam sekarang ni saya tak tahu harga yang standard lah. Ada yang telemovie RM1,500 pun dia terima kan, lebih baru kan. Ada yang RM3,000. Tapi kalau ikut standard yang saya dengar lah daripada RTM, dia mestikan bayar RM3,000. Dia dah set kan. Kalau drama RM1,000 ke RM2,000 macam tu. Kalau swasta mungkin lagi mahal, macam TV3 lah. TV3 mahal. Tapi kalau Astro harga tu makin merudum sikit lah. Astro ni dia biasa ambil end product yang dah siap kan, dia beli je. Okay, tuan, untuk soalan seterusnya ialah adakah COVID-19 ni memberikan impak yang besar kepada industri scriptwriting?
sebenarnya bukan industri script writing saja. Dia bagi impact kepada semua production punya kru. Syarikat tu sendiri. Contoh pada tahun 2020 kan, bermulanya COVID tu, selama PKP tu memang tak ada production house yang pergi syuting, tak ada. Walaupun ada job syuting tapi tak dibenarkan syuting kan. So kru-kru semua pun tak dapat keluar. Even sehingga ujung tahun 2020 barulah bila dah dibenarkan sekejap keluar kan, after 4 months tak silap, 4 bulan lepas kita PKP yang pertama tu, barulah RTM buka pitching, Finas buka pitching, and then bila buka pitching pun belum start lagi tu. Dekat setahun lah kita orang production house ni tak bergerak. Kalau macam saya ni, company saya tak bergantung pada production house saja kan. Kita ada maintenance, kita ada buat sistem maintenance apa semua kan. Ada job-job lain, masih okey lah. Tapi yang mana yang full buat production house memang terkesan lah. Cuma mungkin you all boleh saya ceritakan pada you all, production house ni biasanya dalam kebanyakan dalam company tu cuma ada 3 orang main, orang yang utama je. Producer, production manager dan juga seorang runner. Bila job dapat, kita akan pergi ke library tu yang saya cakap tadi kan. Kita akan carilah penulis skrip siapa, pengarah siapa. Walaupun dia orang pada company sendiri, kita terpaksa pusing lah. Pusing tarik dia masuk kan, siapa yang free. Pelakon pun sama. Pelakon ni pun bila RTM keluarkan pitching, dia orang dah bersedia dah menerima panggilan. Sebab bila ada je yang terpilih, terus lock lah. Kalau lambat lock, kena cari orang lain. So masa COVID hari tu, bukan saja production house, pelakon pun sama. Semua terkepam habis. Tu yang meroyan semua tu. Banyak main TikTok apa semua kan. Nak buat macam mana? Memang kerjaya macam tu kan. So it's a good question lah. Baik, Tuan, untuk soalan seterusnya ialah selain daripada untuk memastikan sebuah skrip memerlukan daya kreativiti yang tinggi, pada pendapat Tuan, kenapa sebuah skrip boleh sampai beribu-ribu ringgit? Dan demand daripada scriptwriter tu sangat tinggi. Okey. Yang tu biasanya bergantung kepada apa projek yang dia nak tulis tu. Macam saya cerita tadi, kalau kita buat skrip untuk filem, kita bukan sekadar tulis dialog dengan dia punya apa dipanggil dia punya storyboard lah, bunyi muzik kan, bunyi tapak kaki. Biasa scriptwriter akan tulis segmen-segmen macam tu lah. Tapi dia juga kena tulis gambaran macam mana, dia kena sit down dengan storyboard drawer untuk ceritakan daripada awal sampai ni lah, supaya pengarah faham kan. Yang tu mahal sikit lah. Dia kena bukan saja kena tulis dialog, dia kena gambarkan cerita tu macam mana. Dan ada juga macam animasi kan. Animasi mahal tau. Animasi pun, sebab animasi ni dia macam augmented reality lah, benda yang tak ada tapi kita nak adakan. Watak-watak kartun pun yang terkejut-terkejut kan, pun sama. Kita nak buat tu macam anime kan, kepala besar sekejap, menangis keluar air mata kan. Yang tu kerja-kerja screenwriter lah. Dan kalau dia tulis plain je kan, tak ada punchline, animasi tu akan menarik. Untuk soalan kami terakhir ialah, pada pendapat Tuan, siapakah scriptwriter yang paling best, paling hebat di Malaysia? Bahaya soalan tu. Dia scriptwriter yang paling best di Malaysia, belum tentu lagi cerita dia boom tau. Dia ada penulis yang
mungkin you all tak berapa kenal kot Jamil apa? Jamil Muttalib ada, bukan Hasan Muttalib Hasan Muttalib ni yang arwah Abang Mat kita selalu cakap tu. Ramai sebenarnya. Manan Manan apa nama brother tu, Pak Sako pun ada. Saya pun tak ingat nama-nama betul kan, nama-nama pena je banyaknya. So kalau you all tengok sekarang pun cerita paling top di Malaysia kan, yang box office kan, dia tak bergantung kepada penulis skrip sebenarnya. Dia bergantung kepada apa kualiti dan juga apa siapa director dia. Kalau macam Syamsul Yusof kan, dia gangster ke apa ke, boleh meletup cerita tu. Tapi scriptwriter dia biasa dia sendiri kan. Dia depend kat Malaysia ni lain. Kat Malaysia ni dia apa ni, scriptwriter selalu ke belakang tau, orang tak kenal pun. You all kenal juga Hafsah Hassan kan, penulis lagu tu, ada kenal? Dia pun actually seorang penulis yang bagus, tapi dia selalu berada di belakang tabir kan, orang tak kenal sangat cerita-cerita dia. Rashid Sibir, ramai. Even saya sendiri pun, scriptwriter saya ambil pun yang muda-muda, yang energetik lah, dan yang idealis, yang kita cerita satu dia boleh bagi 3 kan, yang macam tu. Kat Malaysia ni susah saya nak cakap sebenarnya. Mungkin kalau kawan-kawan you all jumpa orang lain ke, okey lah, bagus lah. Macam saya susah sikit. Baik tuan, kami rasa itu saja untuk sesi interview ini. Okay. Daripada Best Bros, kumpulan Best Bros ni. Terima kasih kerana terima kasih kerana tuan sanggup menghadiri sesi interview ini, dan kami amat menghargai kehadiran tuan hari ini. Ya, sama-sama. Ada idea. Sebelum tuan pergi, kita orang nak ambil gambar kalau boleh. Boleh. Ambil gambar macam mana? Boleh freestyle, boleh freestyle. Biasa boleh. Ambil yang biasa dulu. Okey. Biasa. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Okey, terima kasih tuan. Nama you all tu boleh letak Best Brosis tau. Tak payahlah bro saja. Ada lepas lelaki perempuan kan, tambah Best Brosis Pictures. Tak tuan. Yang best tu perempuan, yang bros lelaki. Oh iya ke? Perempuan selalu best lah. Ada produk-produk yang you all dah buat ke? Buat masa ni kita orang hanya buat assignment lah, tapi kita orang punya assignment ni dah sampai tahap yang kita orang dah ada buat skrip sendiri jugalah, tapi tak adalah produce ke mana-mana syarikat kan, tapi dah ada lah untuk buat skrip tu sendiri. Okay. Skrip kalau you all nak hantar, itulah saya pun belum dapat lagi bank skrip punya sistem tu kan. Kalau ada boleh saya share, sebab skrip ni depend pada producer sebenarnya kan. Kalau yang mana yang cari tu, bila you all praktikal besok, cari production house yang betul-betul lah, yang masyuk orang kata, yang selalu ada job. Macam dekat saya ni, kita orang macam mancing ikan lah kan, sekali baling pancing, ada sangkut tu. Sangkut lah. InsyaAllah semak berjaya lah saya ucapkan kepada semua. Terima kasih sir. Terima kasih tuan. Terima kasih buat minta maaf kalau ada sebuah kekurangan daripada pihak kami, dan yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum tuan. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya tuan. Yes. Selamat Hari Raya. Terima kasih Dr. Batin.